Okey, doktor. Tasawuf antara yang melampau dengan yang langsung tak nak dengan tasawuf. Kalau macam Datuk sebut tadi, dia macam untuk penyucian jiwa. Kalau kita tengok Al-Ghazali umpamanya melihat Ihya Ulumuddin tentang lidah, tentang hati, tentang jiwa. Tapi kita lihat ada orang-orang tasawuf yang mengaku suluk dan sebagainya dengan tasawuf, tapi pengamalan praktikal itu, tutur katanya tak terjaga, kan? Mulutnya tak terjaga, sikapnya tu tak menggambarkan kesan kepada tasawuf tu. Okey. Macam mana, kan? Patutnya tasawuf ni lebih. Baik. Ustaz, terima kasih banyak. Saya bersama dan juga Profesor Basri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tasawuf merupakan satu ilmu yang membicarakan tentang ataupun yang mendidik tentang jiwa manusia seperti mana yang saya bersama sebut tadi. Tetapi seperti mana kata Ibn Qayyim dalam Ighathatul Lahfan, dia mengatakan, dan kitab ini pun merupakan salah satu daripada kitab penyucian jiwa juga, ya, membicarakan tentang tipu daya syaitan. Dia mengatakan syaitan ni apabila nak goda manusia, dia melihat kelemahan dan kekuatan manusia tu. Jadi apabila dia melihat manusia ni ada kelemahan, dia cuba goda pada kelemahan itu supaya manusia ini menjadi cuai dalam agama. Jadi kita melihat manusia-manusia yang cuai dalam agama ni langsung tak ambil peduli lah pasal agama. Dan mereka ini rasa tidak beragama lah, maksudnya bukan tidak hidup secara beragama. Itu pertama. Yang kedua, apabila dia tak mampu untuk melihat ataupun tak mampu untuk menggoda manusia dengan kelemahannya, maka dia cuba mencari kekuatan manusia. Kekuatan manusia tu di mana? Dan dengan kekuatan itulah dia akan jadikan manusia ni melampau dalam agama. Jadi inilah yang banyak terjadi kepada golongan yang ingin kembali kepada agama, tetapi dia tidak sedar dia telah menjadi ghulu. Maksudnya, ghulu dalam agama ini akan menjadikan manusia itu melampaui batas. Mungkin dia melampaui batas pada diri dia, sehingga dia buat benda-benda yang tak disuruh oleh agama, bahkan dilarang oleh agama, ataupun dia melampau sehingga dia mengganggu hak orang lain. Saya bagi contoh. Contoh yang pertama. Kita semua tahu, minggu lepas kita punya podcast cerita pasal hadis palsu. Hadis palsu. Di antara faktor kemunculan hadis palsu, secara sepakat pengkaji-pengkaji hadis hari ini menyebutkan, ialah disebabkan oleh kerana golongan zuhad, golongan zahidun, golongan yang ghalaba alaihimuz zuhud, golongan yang terpesona, melampau, dikuasai oleh perasaan nak zuhud. Seperti mana yang berlaku kepada Maisarah bin Abdul Rabbih, yang mana dia memalsukan hadis-hadis. Bila orang tanya dia pasal apa, dia kata apa? Wada'tuha uraghibun nasa biha. Aku memalsukan hadis ini untuk galakkan manusia, untuk menggalakkan manusia beramal dengan agama. Apa yang dia buat tu, dia rasa nak ajak orang balik sama macam dia. Tapi sebenarnya dia telah melanggar batasan agama. Yang tak dibenarkan oleh agama tu dia langgar. Sepakat ulama ahli sunnah mengatakan dosa besar, tapi dia tak rasa benda tu dosa besar. Dia buat juga. Kerana apa? Kerana dia rasa dia nak kembalikan orang balik pada agama sama macam dia. Itu pertama. Yang kedua, kadang-kadang sampai kepada menghina darjat Rasul, seperti mana yang Datuk Mufti sebut pada minggu lepas lah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan man sallat duha kadha wa kadha raka'ah u'tiya thawaba sab'ina nabiyya. Siapa yang salat duha begini-begini rakaatnya, maka diberikan pahala 70 orang para nabi. Dia tak sedar dia sedang merendahkan nabi, maka dia melampau. Dia buat satu benda yang boleh menyebabkan diri dia itu termasuk dalam dosa-dosa. Bahkan sebahagian daripada mereka ni kadang-kadang sampai mengganggu hak orang lain. Maksudnya kerana dia masuk dalam satu aliran tasawuf. Tengok guru dia dan dia terpesona dengan guru dia. Siapa yang tak setuju dengan guru dia, maka dia akan serang orang tu. Sedangkan dia masuk tasawuf ni adalah untuk menjaga lidah dia, menjaga tangan dia, menjaga tindakan dia, supaya dia menjadi orang yang baik. Tapi apabila dia telah terpersona dengan satu karakter, siapa-siapa yang mengganggu
ataupun yang mengkritik Guru ataupun yang tidak bersetuju dengan guru dia akan serang orang tu. Apa saja yang orang tu sebut, dia tak peduli dah. Kerana dia merasakan benda tu adalah satu perjuangan dalam mempertahankan guru dia. Okey, sebelum Doktor nak sambung, saya nak petik sikit yang pasal guru ni. Datuk tulis buku menilai tarikat dari sudut syariat tu kan. Dalam tu, kalau tak silap, Datuk quote perkataan Al-Alamah Qaradawi yang mengata, jadilah orang yang nak masuk tarikat ni, tasawuf ni, dia kena jadi murid seperti guru bagaikan mayat di hadapan orang yang mandi. Ya. Komen sikit. Itu adalah perkara yang biasa kita dengar. Bukan semua aliran tasawuf, tapi benda tu biasa kita dengar. Sehingga kan ada sebahagian ahli-ahli tarikat mengatakan, dia kata apa? Tok Guru dia kata, atfi sira'a qalbika watba'ni. Tutup, padam cahaya yang ada di dalam jiwa kamu dan ikut aku. Maksudnya, sebahagian daripada golongan yang melampau ini telah menjadikan tasawuf dan juga tarikat ini sebagai satu medan untuk tidak mempertikaikan. Walaupun Nabi SAW yang darjatnya lebih tinggi dan lebih besar daripada Tok Guru tu menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Nampak mungkar kena tegur. Kalau dengan tangan, kalau tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan jiwa, itu selemah-lemah iman. Tapi sebahagian daripada golongan yang menisbahkan diri mereka dengan tasawuf, mereka telah mengubah benda ni dengan mengatakan, kalau nampak Tok Guru buat benda maksiat, kita jangan tegur. Khidir Musa. Kerana apa? Tok Guru sama keadaannya seperti mana Khidir yang bila buat sesuatu, Musa tak boleh tanya. Mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk mewajarkan tindakan guru-guru mereka yang menyanggahi syariat secara zahir. Kita faham syariat, Tok Guru orang hakikat. Sehingga dia kata, kita dah sampai kepada tahap hakikat. Dan sebahagian daripada mereka, ni, golongan Naqsyabandiyah, yang daripada Negeri Sembilan dulu ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas, yang terkandas dekat Arab Saudi, overstay. Kenapa? Kerana percaya Tok Guru dia pun sebut Imam Mahdi akan keluar pada tarikh sekian-sekian, sampai kesudah tak keluar. Sehingga kan ada pegawai kedutaan yang bagi tahu anak masa tu, dia kata mereka ni sebahagiannya dah jual tanah dah dekat Malaysia. Kerana dah tak ada dah harapan dengan dunia ni, Mahdi nak keluar, kita bersedia untuk akhirat. Bersedia untuk akhirat tak ada masalah. Tapi apabila dia menyerahkan segala-galanya perkara gaib kepada guru, kerana mendakwa guru telah mengetahui semua benda-benda yang tak diketahui oleh orang lain, maka menjadi masalah pada hidup dia. Tragedi Arkam tu kan macam tu juga. Arkam pun kerana dia percaya takdis. Dia mensakralkan guru. Jangan tanya. Kan? Guru tahu semua benda. Kita tak sampai level. Nah, itu antara hujahnya. Kita belum sampai makam. Dan benda ni lah yang di-applykan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita. Bila kita nukil daripada Tabari, dia kata, you siapa? Level Tabari ke? You nak nukil? Nak nukil pun kena tengok level. Ingat ni main apa? PlayStation ke? Tapi saya teringat siapa? Dia kata, kalau siapa you guna perkataan bodoh, pasal Allah guna bodoh, jadi you sama level dengan Allah ke? Kita nak nukil Tabari tak boleh kan? Tak boleh kan? Tapi kan? Saya tak sakut orang doktor dalam bab tu.